Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membentangkan tentang komponen rumah atau bangunan kami. Antara ahli kumpulan kami ialah saya, Nur Tijani Ilmi binti Zulkifli, Ahmad Adik Firdaus bin Ahmad Nazri, Tuah Mikail Reza bin Muhammad Rizan, Afiq Afzal bin Abdul Sofi dan akhir sekali ialah Ahmad Farhan bin Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada asasnya ia merujuk kepada konsep kemajuan dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Pembangunan adalah satu proses kemajuan untuk keseluruhan sistem sosial, termasuk peningkatan produktiviti, kestabilan sosioekonomi, pengetahuan moden, penciptaan institusi moden dan peralihan kepada sikap yang lebih baik. Tambahan pula, pembangunan akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Walau bagaimanapun, elemen penting mesti dikekalkan untuk memastikan bangunan itu kekal kukuh, selamat dan selesa untuk didiami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dinding. Dinding adalah struktur untuk melindungi kawasan dan dinding mempunyai 3 jenis utama, iaitu dinding bangunan, dinding sepadan dan dinding luar. Di samping itu, dinding mempunyai 2 kategori, iaitu dinding galas beban dan dinding tidak menanggung beban. Kategori dinding dipilih berdasarkan fungsi dinding yang dibina dan antara fungsi dinding ialah untuk menanggung beban serta menjadikan bangunan yang dibina lebih stabil. Selain itu, dinding juga dijadikan sebagai pelindung daripada cuaca dan suhu yang melampau serta menjadi penebat bunyi dan haba. Dinding juga merupakan pelindung bangunan dan pembahagi ruang dalam bangunan. Dalam pembinaan dinding, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira sebelum melakukan pembinaan. Antaranya ialah kestabilan, kekuatan menanggung beban, keupayaan melindungi daripada cuaca, rintangan kebakaran, serapan bunyi dan keupayaan rintangan kelembapan. Selain itu, dinding juga mempunyai beberapa jenis. Antaranya ialah dinding bata, dinding konkrit bertertulang, dinding blok simen pasir, dinding pembahagi ruang, dinding konkrit ringan, dinding blok silika dan dinding panel. Antara langkah pembinaan dinding bata ialah: pertama, lakukan kerja pembersihan dan penandaan. Kedua, sediakan bahan, alatan dan mesin yang diperlukan. Ketiga, sediakan bancuhan mortar dengan nisbah 1:3 atau 1:4. Keempat, tentukan tempat, sudut dan jenis ikatan bata dan letakkan lapisan kalis lembap di bahagian tapak dinding. Seterusnya, ialah menyusun batu bata dan diikat dengan mortar dan tentukan keseimbangan ikatan bata dengan alat pengukur spirit. Seterusnya, letakkan azmat pada lapisan batu bata yang keempat dan letakkan stiffener jika terdapat dinding yang luas. Dan akhir sekali ialah proses pengeringan. Bagi langkah kemasan dinding pula, pertama, bersihkan dan basahkan permukaan dinding yang telah dibina. Kedua, memeriksa kepugakan dinding. Ketiga, melakukan proses lepaan kasar. Keempat, membuat lapisan ketiga selepas proses lepaan seperti kemasan licin, kemasan muka pasir, kemasan lapisan skim, kemasan Shanghai dan kemasan kerutu. Dan seterusnya, lakukan kerja pendawaian elektrik dan akhir sekali ialah melakukan proses kemasan dinding seperti mengecat dinding. Antara bahan, mesin dan alatan yang digunakan dalam pembinaan dinding ialah kereta sorong, pemaras, pemaras berspan, pemaras panjang, pemegang mortar, penyodok, lapisan kalis lembap, sudik, pita pengukur, baldi, pelambap, benang, alat pengukur spirit, penukul bata, penukul getah pahat bata, simen, pasir, air, azmat, batu bata, cat, kayu panel, mesin pembancuh simen, paku, lintul, staging dan alatan mengecat.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbandingan antara dinding bata dan dinding konkrit bertulang. Dinding bata dibina menggunakan batu bata, simen, pasir dan air. Antara kelebihan dinding ini ialah mempunyai ketahanan yang kuat, mempunyai bahan pembinaan yang selamat dari segi ekologi, mempunyai risiko kebakaran yang rendah, mempunyai rintangan bunyi yang tinggi dan mempunyai nilai estetika dan fleksibiliti. Antara kekurangannya ialah mempunyai kos pembinaan yang tinggi serta kekuatan tegangan yang rendah. Bagi dinding konkrit bertertulang pula, ia dibina menggunakan keluli tertulang, simen, batu bau kasar dan halus dan air. Antara kelebihan dinding konkrit bertertulang ialah mempunyai ketahanan yang kuat, mempunyai rintangan yang baik terhadap beban statik dan dinamik, mempunyai rintangan kebakaran, kos pembinaan yang rendah, boleh menanggung beban yang besar. Dan antara kekurangannya ialah proses pembinaan dan penyelenggaraan yang sukar dan memerlukan kotak acuan. Saya, Ahmad Firdaus, akan menerangkan mengenai tiang. Apa itu tiang? Tiang adalah struktur yang penting dalam menentukan tahap kestabilan dan keselamatan sesebuah bangunan. Ia juga merupakan tulang belakang bagi sesebuah bangunan dan juga menyokong struktur kediaman yang mempunyai bukaan yang melebihi daripada 10 kaki. Ia juga boleh menjadi elemen demokratif dan dapat memberi kesinambungan konsep kepada gaya hiasan dalaman. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai faktor penting dan jenis tiang. Faktor penting dalam tiang adalah kebongkangan tiang, kelurusan tiang, saiz dan ketinggian tiang dan akhir sekali, saiz, jenis dan panjang besi tertulang. Manakala untuk jenis-jenis tiang, yang pertama adalah tiang keluli, tiang kayu, tiang konkrit bertulang dan akhir sekali tiang batu bata. Kali ini saya akan menerangkan mengenai kaedah pembinaan tiang. Yang pertama adalah membuat tertulang. Yang kedua, membuat bentuk acuan dan pelarasan kotak bentuk. Yang ketiga, membuat konkrit dengan nisbah 1, 2 dan 4 iaitu simen, batu dan pasir. Yang keempat, menuang konkrit ke dalam kotak acuan dan melakukan proses pemadatan. Yang kelima adalah proses penanggalan kotak acuan dan akhir sekali adalah proses kemasan. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai alatan dan bahan yang digunakan untuk membuat tiang. Yang pertama adalah pasir. Yang kedua, sebut simen, batu, tertulang, pemukul, putih pengukur, surit tangan, kotak acuan, lambom, benang, pelaras spirit, baldi, kertas sorong, mesin pemecah simen, mesin bergetar, mesin pemecah konkrit, penyodok, paku, air dan tupang. Sekali saya akan menerangkan perbandingan antara tiang konkrit bertulang dan juga tiang kayu. Yang pertama adalah perbezaan dari segi bahan. Tiang konkrit bertulang menggunakan bahan konkrit, manakala tiang kayu menggunakan kayu. Kelebihan yang diperolehi daripada menggunakan tiang konkrit bertulang adalah lebih tahan lama, tahan panas dan mesra dalam. Manakala tiang kayu adalah kos rendah, lebih estetik dan mesra gempa bumi ataupun lebih selesa digunakan untuk kawasan gempa bumi. Manakala kekurangan untuk tiang konkrit bertulang adalah kos yang tinggi, permukaan yang tidak licin dan juga mudah retak. Manakala untuk tiang kayu pula adalah mudah terbakar, mudah reput dan juga mudah tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Mikael Reza bin Muhammad Hussein akan teruskan pembentangan kumpulan kami dengan salah satu elemen iaitu elemen tangga. Pertama sekali, tangga merupakan sebuah binaan sebuah struktur yang terdiri daripada siri anak tangga. Tangga ini dibina bertujuan untuk menghubungkan antara tingkat atas dan tingkat bawah dalam sesebuah bangunan. Untuk tangga terdapat 3 komponen utama untuk bina tangga iaitu susur tangan, anak tangga serta dengan pelantar. Untuk jenis-jenis bina tangga, terdapat 4 jenis bina tangga iaitu tangga suku pusingan, tangga separuh pusingan, tangga geometri serta tangga larian lurus. Untuk pembinaan tangga terdapat 4 bahan binaan utama untuk pembinaan tangga iaitu konkrit bertulang, keluli, kayu serta kaca. Dan sekarang saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang bagaimana untuk membina tangga konkrit bertulang.
Untuk tangga konkrit tulang, pertama sekali kita perlu memasang starter bar antara tingkat dengan tingkat serta melakukan ujian cube. Selepas itu, kita perlulah memasang kotak bentuk tangga serta memasang reinforcement bar. Kemudian kita akan lakukan kerja-kerja konkrit. Selepas mendapat keputusan tentang konkrit yang dibuat, di mana akan diperiksa oleh jurutera yang bertanggungjawab di tapak pembinaan, kita akan teruskan kerja-kerja tangga dengan proses perawetan konkrit, di mana konkrit tangga akan dilapiskan dengan guni untuk mendapatkan kualiti penggerasan yang baik. Dan akhir sekali kita akan melakukan kerja-kerja takhir di mana tangga akan diperiksa sekali lagi jika ada sebarang kekurangan, maka akan dilakukan sedikit penambahbaikan bagi menghasilkan tangga yang baik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang mesin dan alatan yang diperlukan untuk pembinaan tangga. Antaranya ialah pemukul, paku, pemotong bar, gergaji pita pengukur, sesiku L, mesin pencuci simen, kereta sorong, sudik simen, cangkul dan penyodok, sepunting dawai, papan lapis, tertulang besi serta dengan timba simen. Akhir sekali saya akan membentangkan tentang perbandingan antara dua jenis tangga, iaitu tangga konkrit bertertulang serta dengan tangga kayu. Terdapat sedikit perbezaan ketara antara dua jenis tangga ini. Bagi tangga konkrit bertertulang, bahan binaan utamanya ialah konkrit, manakala untuk tangga kayu, bahan utamanya adalah bahan kayu. Terdapat juga kelebihan serta kekurangan bagi setiap jenis binaan tangga ini. Untuk tangga konkrit, bahan konkrit lebih kuat serta kukuh, serta bahan konkrit juga kandis api. Manakala kelebihan untuk tangga kayu ialah pembinaan tangga dapat dilakukan dengan lebih cepat, di mana bahan kayu mudah dikendalikan serta ringan. Bagi tangga konkrit, terdapat sedikit kekurangannya, iaitu tangga konkrit mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan, serta bahan binaan tangga konkrit agak berat dan sukar dikendalikan. Bagi untuk tangga kayu, antara kekurangan tangga kayu ialah bahan kayu mudah terbakar serta bahan kayu juga mudah rosak, di mana mudah reput akibat hal-hal tertentu seperti serangan anai-anai dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afiq Abzal bin Ibi Sufi. Hari ini saya akan terangkan apakah itu rasuk. Okey, rasuk merupakan satu komponen yang wajib ada dalam sebuah bangunan kerana ia menyokong bahan daripada lantai serta beban binaan seperti beban bubung dan beban dinding. Rasuk dibina merentang di antara dua tiang agar ia dapat mengagihkan beban yang diterimanya ke tiang. Beban yang diterima oleh rasuk menyebabkan rasuk menerima lenturan dan daya ricihan. Bagi seorang jurutera, beliau haruslah memahami dan mahir dalam konsep pengagihan beban rasuk kepada anggota bangunan agar tiada masalah yang terjadilah berkaitan struktur rasuk tersebut. Oleh itu, terdapat dua faktor yang penting yang perlu diambil kira dalam pemilihan rasuk. Faktor-faktor tersebut adalah termasuk jarak tiang yang perlu diletakkan di antara rasuk dan tanggunan beban rasuk. Okey, ada 4 kategori dan jenis rasuk yang saya akan terangkan. Okey, yang pertama adalah rasuk utama. Rasuk utama merupakan rasuk yang memindahkan beban dari papak atau rasuk kedua ke tiang. Rasuk ini dipasang merentangi di antara tiang-tiang serta mengagihkan beban kepada tiang. Rasuk kedua yang ni nampak? Rasuk kedua ini dibina bagi memindahkan beban papak pada rasuk utama. Rasuk ini merentangi di antara rasuk utama dan mengagihkan beban kepada rasuk utama. Fungsi utama rasuk kedua termasuk
termasuklah memendekkan jarak rentangan papak yang disokong oleh sesuatu struktur. Selain itu, rasuk kedua juga menanggung beban yang sesuai dengan kehendak penggunaan struktur tersebut. Yang ketiga, rasuk pengikat, tie beam dalam bahasa Inggeris lah. Rasuk ini berfungsi sebagai pengikat antara tiang serta mengawal kestabilan bagi struktur tersebut. Rasuk ini dipasang berentangi antara tiang-tiang. Okay, kita pergi ke rasuk yang terakhir, iaitu rasuk tepi atau H-beam. Rasuk yang berfungsi sebagai rasuk pengikat yang merentangi di antara tiang-tiang di sebelah luar. Terdapat 4 reka bentuk rasuk. Pertama, rasuk selanjar. Kedua, rasuk hujung terikat, di mana dia terikat lah. Rasuk julur seperti dalam gambar, dan rasuk disokong mudah. Terdapat 4 kaedah pembinaan rasuk konkrit bertulang. Yang pertama adalah penyediaan tapak. Penyediaan tapak adalah kerja-kerja pemancangan tanda bagi kedudukan rasuk wajib dibuat seperti yang ditunjukkan dalam rajah yang tertera. Kedalaman kerja pengorekan tanah bagi rasuk bergantung kepada tinggi dan tebal rasuk tanah dengan mengambil kira ruang sebagai acuan. Yang kedua adalah yang seperti dalam gambar. Yang kedua saya letak tu, penyediaan besi dan tertulang. Okey, apa maksudnya? Saiz dan jenis besi tertulang haruslah padan dengan lukisan kerana keutuhan struktur tersebut telah diambil kira di dalam proses reka bentuk. Yang kedua, sebarang perubahan berkaitan dengan saiz dan jenis besi patutlah dimaklumkan kepada jurutera awam untuk mendapatkan kelulusan. Yang ketiga, besi tertulang hendaklah dipotong mengikut panjang rasuk dengan menambah panjang bengkokan. Yang keempat, apabila panjang besi tertulang tidak mencukupi, proses lapping atau pertindihan perlu dibuat. Yang kelima, elakkan melakukan proses lapping di kawasan yang mempunyai momen yang besar kerana ia akan mengalami ketegangan yang tinggi. Yang keenam, kulit lembut selalu digunakan untuk menahan daya ricih dan juga sebagai pengikat tertulang utama. Yang ketujuh, ia hendaklah dibentuk segi empat mengikut saiz rasuk yang telah ditolak penutup konkrit. Okey, kita bergerak kepada poin yang ketiga, isi yang ketiga, iaitu penyediaan kotak acuan dan kerja konkrit. Apa maksudnya? Kotak acuan hendaklah dipotong mengikut ketinggian rasuk bagi kegunaan dua sisi rasuk. Yang kedua, beberapa tupang dan kayu pengikat disediakan bagi memastikan kotak acuan tidak terbuka semasa kerja konkrit dilakukan. Yang seterusnya, kotak acuan hendaklah disediakan sebelum besi tertulang dimasukkan ke dalam kotak acuan. Yang terakhir, bagi memastikan kesilapan dan masalah pengangkutan dapat dikurangkan, besi tertulang akan diikat di atas kotak acuan yang telah disediakan. Seterusnya, jurutera hendaklah membuat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum besi tertulang dimasukkan dalam acuan bagi memastikan pembinaan adalah mengikut lukisan dan sebarang kesilapan dapat dibaiki. Yang terakhir, setelah besi dimasukkan dalam acuan, jurutera harus memeriksa batu penutup telah dielakkan secukupnya di kedua-dua sisi dan dasar rusuk. Baiklah, kita akan bergerak ke poin yang terakhir, iaitu pembinaan rasuk tingkat 1. Macam mana nak aplikasikannya? Okey, macam ni. Macam mana benda tu kan? Okey, bagi pembinaan rasuk tingkat 1 dan seterusnya, acuan untuk rasuk, lantai dan kerja konkrit akan dijalankan secara serentak. Pemerhatian yang telah teliti perlu diberikan dalam pembinaan rasuk ini, terutamanya di bahagian sangga di bahagian bawah. Ia perlu diperiksa dengan baik dan teliti dari segi kekukuhan dan kebocoran pada acuan cara yang paling mudah. Langkah yang mudah untuk memeriksa kebocoran adalah membuat pemeriksaan dari bahagian bawah.
Okey, seterusnya acuan haruslah dibuka secara berperingkat dan bermula dari sesi. Seterusnya, acuan atau sangga di bahagian bawah patutlah dibiarkan sehingga mencapai tempoh yang ditetapkan agar konkrit pada lantai mencapai tempoh matang. Alatan dan bahan yang digunakan dalam membuat rasuk: pita pengukur, gergaji, sesiku L, baldi, pembancuh simen, pemukul, paku, gunting, sudit, pemutong bar, cangkul, sekop, kereta sorong, maafkan saya, tertulang besi atau keluli, papan lapis. Itu saja yang kita perlukan dalam menghasilkan rasuk. Saya akan membuat perbandingan di antara rasuk kayu dan rasuk konkrit bertulang. Okey. Kelebihan untuk rasuk kayu adalah boleh dipasang dengan kadar yang lebih cepat, ringan dan mudah untuk diuruskan, pengeluaran kos yang rendah. Tapi setiap kelebihan semestinya mempunyai kekurangan. Apakah itu kekurangannya? Ialah mudah terbakar dan mempunyai had jarak yang ditetapkan, menyebabkan ia mempunyai jarak yang pendek. Seterusnya, rasuk konkrit bertulang. Apakah kelebihannya? Kelebihan rasuk konkrit bertulang adalah jarak yang panjang, mempunyai jarak yang panjang, mempunyai ketahanan api yang sangat tinggi. Tetapi kekurangannya pula ialah pemasangan yang sangat lama, mengambil masa yang sangat lama dan pengeluaran kos yang tinggi. Okey, saya akan menerangkan tentang struktur bumbung. Struktur bumbung merupakan komponen superstruktur yang paling atas. Ia berfungsi sebagai melindungi bangunan daripada kesan cuaca seperti panas, hujan dan salji. Bumbung ini menerima beban hidup dan beban mati juga. Contoh beban hidup ialah air hujan, salji, manakala beban mati ialah tangki air. Bentuk bumbung merupakan salah satu identiti bagi sesebuah bangunan. Contohnya di Negeri Sembilan yang terkenal dengan bumbung Minangkabau. Faktor pemilihan jenis bumbung terdapat ada 7 faktor. Yang pertama, saiz dan bentuk bangunan. Yang kedua, nilai estetika. Yang ketiga, ekonomi. Keempat, kemudahan penyelenggaraan. Kelima, kemungkinan ubah suai. Keenam, bebanan bumbung. Dan yang ketujuh, cuaca dan kehendak cahaya. Jenis-jenis bumbung terdapat 2 jenis bumbung, iaitu bumbung rata dan bumbung curam. Bumbung rata, kecunan dia kurang daripada 10 darjah, dibina menggunakan konkrit dan sesuai untuk bangunan yang besar seperti pusat beli belah. Bumbung curam pula, kecunan dia di antara 10 darjah hingga 70 darjah, sesuai bagi bangunan yang kecil seperti rumah kediaman, mempunyai nilai estetika yang tinggi, dan terdapat pelbagai jenis bumbung curam. Contoh-contoh bumbung curam di sini kita dapat lihat bumbung Tibalaya, bumbung Minangkabau, bumbung Pisang Sesikat, bumbung Gabriel dan bumbung Limas. Langkah pembinaan bumbung. Secara ringkasnya, bumbung ni ada 2 elemen yang penting, iaitu kekuda bumbung dan penutup bumbung. Pemasangan bagi kekuda bumbung, yang pertama ialah kekuda bumbung yang dipilih adalah besi keluli. Yang kedua, besi keluli akan disambungkan menggunakan kaedah fabrikasi. Yang ketiga, jarak antara kekuda adalah 3 atau 4 di antara satu sama lain. Dan yang terakhir, besi keluli yang lain akan dipasang di atas kekuda pada arah yang melintang, yang dikenali sebagai beroti. Seterusnya, pemasangan penutup bumbung.
terdapat 2 langkah saja, iaitu yang pertama, bahan penebat dipasang terlebih dahulu sebelum memasang penutup bumbung dipasang. Yang kedua, genting tanah liat dipasang selepas selesai memasang penebat haba. Bahan logi dan alatan. Di sini terdapat bahan dan alatan yang digunakan semasa pemasangan bumbung. Yang pertama ialah perabung U, seterusnya keluli, getah rabung, bahan penebat haba, kayu, paku, penukul, tangga dan kren untuk mengangkat bumbung. Sekarang saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan gentian tanah liat dan asbestos. Bagi gentian tanah liat, kelebihan dia tahan lama, tidak rosak haba dan daya tekan yang kuat. Kekurangan dia sukar dipasang, mudah berlumut dan kos tinggi. Bagi bumbung asbestos ni, kelebihan dia anti karat, tidak mudah bocor dan pemasangan yang cepat. Kekurangan dia mudah pecah, berbahaya untuk kesihatan dan tidak menarik untuk dilihat. Kesimpulannya, dalam proses pembinaan ni terdapat 5 peringkat. Yang pertama ialah perancangan, yang kedua analisis dan reka bentuk, ketiga pengurusan, keempat pembinaan dan yang terakhir penyerahan. Setiap peringkat haruslah dilakukan dengan teratur, mengikut urutan agar proses pembinaan ni berjalan dengan teratur. Semasa pembinaan dijalankan, pekerja perlu pekam dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, supaya perkara yang tidak diingini berlaku dapat dielakkan. Aspek keselamatan perlu diutamakan ketika pembinaan dijalankan. Seandainya kemalangan ini berlaku, ia dapat mengakibatkan kecacatan fizikal, mental dan kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa dan kerugian disebabkan pampasan dan kos perbaikan kerosakan. Seterusnya, logi dan alatan hendaklah diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Akhir sekali, pihak berkuasa tempatan hendaklah mengawasi dan memastikan projek binaan mematuhi undang-undang, akta dan peraturan yang telah ditetapkan.